Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini 30 minit di Sirius Utama. Anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. Bayi diberi arak. Juga lelaki maut ketika tukar tayar. Polis menahan lelaki berhubung video yang tular di media sosial yang memaparkan suspek membeli minuman keras kepada seorang bayi berusia 9 bulan. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintendent Kamal Rizal Jenar berkata, suspek ditahan di sekitar Teluk Bahang pada jam 1.30 petang. Suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Balik Pulau esok bagi permohonan reman untuk bantu siasatan. Sementara itu, bayi tersebut berada dalam keadaan sihat namun dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Tambah beliau, kejadian itu berlaku sekitar Mac dan ketika itu bayi berkenaan baru berusia 5 bulan. Siasatan mendapati lelaki berkenaan mempunyai 14 rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Malang tidak berbau apabila 7 buah kereta rosak selepas ditimpa plat perancah besi yang jatuh ketika sedang diangkat menggunakan kren di tapak projek pembinaan bangunan di Jalan Ikan Emas, Ceras awal pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Hasmawi Abdul Wahab, laporan diterima berhubung kejadian pada jam 9.53 pagi dan menggerakkan sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pudu ke lokasi. Pemeriksaan di lokasi mendapati 7 buah kenderaan yang diletakkan bersebelahan tapak projek itu rosak akibat dihempap plat perancah besi yang jatuh. Plat perancah besi terjatuh ketika kerja mengangkat sedang dilakukan menggunakan sebuah kren yang berada di atas bangunan dalam pembinaan itu. Bagaimanapun katanya, kejadian itu tidak membabitkan sebarang kemalangan jiwa. Difahamkan tapak projek itu menjalankan pembinaan beberapa blok bangunan kediaman berketinggian lebih 50 tingkat serta bangunan komersial. Pekerja pusat servis tayar maut akibat terkena besi rasuk tayar yang terpelanting di mukanya ketika menukar tayar kren di kawasan perusahaan Menggelembu, Ipoh pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Yahaya Hassan, mangsa K. Kumarisa, 60 tahun, ditemukan terbaring berlumuran darah akibat insiden itu pada 10.35 pagi. Kejadian dipercayai berlaku apabila rasuk tayar itu terpelanting akibat letupan pada tayar kren yang sedang diganti oleh mangsa. Kejadian disaksikan pemandu kren yang juga pelanggan pusat servis tayar terbabit. Saksi itu memberitahu ketika penukaran tayar yang terakhir, dia dikejutkan dengan bunyi letupan dari tayar berkenaan. Letupan itu turut disusuli dengan rasuk tayar yang terpelanting ke sisi lalu terkena muka mangsa. Muka mangsa pecah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh penolong pegawai perubatan yang hadir. Tambah beliau, mayat dibawa ke unit forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon HRPB untuk bedah siasat dengan kes setakat ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut atau SDR akibat kemalangan semasa bekerja. Difahamkan, insiden turut menyebabkan cebisan otak mangsa terkeluar daripada kepalanya selain mengakibatkan saksi berkenaan mengalami sakit pendengaran. Mayat seorang lelaki dipercayai sudah seminggu berada di dalam danau di Tasik Tanjung Labuh ditemui pada Selasa. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Pahat, Pegawai Bomba Kanan 2 K. Kumar berkata, pihaknya menerima panggilan pada 5.52 petang. Ramai 10 orang anggota dari BBP Batu Pahat, 1 jentera FRT dan 1 EMR dihantar ke tempat kejadian. Mayat mangsa berusia dalam lingkungan 40-an dipercayai hampir seminggu berada dalam danau sedalam 6 kaki. Anggotanya menggunakan grappling iron untuk membawa mayat mangsa ke daratan sebelum diserahkan kepada polis dan operasi ditamatkan pada 6.56 petang.
Penolong Setiausaha Bahagian Kementerian direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan menerima rasuah dalam pelbagai bentuk dianggarkan bernilai RM1 juta. Perintah reman sehingga 27 Jun itu dikeluarkan oleh Magistrate Syahwira Abdul Halim di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini selepas mendengar permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM pagi tadi. Suspek lelaki berusia 46 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM sekitar jam 9 malam tadi selepas hadir memberikan keterangan. Dari 2016 hingga kini, suspek menerima suapan berbentuk wang tunai kira-kira RM300,000 barang kemas, tanah lot berkeluasan 2 ekar, rumah kedai 2 tingkat dan sebuah motosikal. Kesemua itu diperoleh sebagai balasan membantu 11 syarikat mendapatkan projek bekalan am, perkhidmatan dan pengangkutan di kementerian terbabit. Polis berjaya menumpaskan kumpulan jenayah terancang dikenali sebagai Geng Sakai disyaki aktif dalam kegiatan pengedaran dadah, pemerasan, pembunuhan, kekerasan, jenayah harta benda dan pemilikan senjata api. Dalam kumpulan itu yang juga lelaki tempatan berusia 47 tahun dipanggil Sakai dipercayai adalah pengedar dadah utama yang mengawal kegiatan menjual bahan terlarang berkenaan di kawasan flat Sandping, Jalan Hang Tuah serta beberapa lokasi lain sekitar ibu negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim berkata, ia susulan penangkapan 24 suspek berusia antara 14 hingga 47 tahun di sekitar ibu kota, Melaka, Negeri Sembilan, Perak serta Terengganu melalui operasi Fortress Ahad lalu. Dalam serbuan itu, polis turut merampas 318.6 gram dadah jenis syabu dan 445.5 gram heroin bernilai RM9,000. Selain itu, wang tunai sebanyak RM21,665 dan 5 kenderaan mewah jenis Porsche Macan, Ford Ranger, Mercedes, BMW serta Mazda juga turut dirampas. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM1.73 juta. Sebelum ini, Sakai serta ahli kumpulan itu pernah beberapa kali dikenakan tindakan dan ditangkap atas kesalahan jenayah namun kembali aktif melakukan jenayah selepas dibebaskan. Justeru, polis melancarkan operasi Fortress. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 130V Kanun Keseksaan atas kesalahan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang dan 18 daripada suspek terbabit ditahan bawah prosedur Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Padah apabila seorang lelaki menyorok wang tunai dan dadah jenis heroin serta syabu bernilai RM10,723 di dalam mesin basuh lama di rumahnya terbongkar apabila ditemui anggota Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PGA 7 semalam. Menurut Pegawai Pemerintah Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PGA 7 Superintendent Azhari Nusi, ketika kejadian 11 malam itu, anggota bertugas membuat serbuan di sebuah rumah di Kampung Banggul Petai, Bukit Tuku dan menahan 2 lelaki berusia 30 tahun yang juga pemilik kediaman berkenaan, manakala seorang lagi yang berumur 27 tahun di hadapan rumah terbabit. Turut ditahan 3 wanita berusia 16, 21 dan 50 tahun yang berada di bahagian ruang tamu. Sebaik pemeriksaan di luar rumah dilakukan, anggota menemui sebuah mesin basuh lama yang mana di dalamnya ditemukan wang tunai RM1,460, heroin sebanyak 12.82 gram bernilai RM641 serta syabu seberat 86.22 gram bernilai RM8,622. Susulan itu, kesemua barangan dirampas dan kelima-lima suspek lelaki serta wanita dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas bagi siasatan lanjut. Silis utama berehat seketika menyusul selepas ini. Dera amah hingga mati, wanita di penjara.
bertemu kembali. Surat kebenaran operasi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dikatakan bagi tujuan perubatan tetapi rupanya kilang menghasilkan barangan plastik. Itu taktik yang digunakan seorang pemilik kilang di Taman Kerapu dekat Butterworth untuk membolehkan perusahaannya itu dapat beroperasi sepanjang sekatan pergerakan penuh SPP. Bagaimanapun, taktik itu terbongkar selepas pihak polis bersama beberapa agensi termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP dan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP mengadakan pemeriksaan pada 9.30 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata, pemilik kilang juga gagal memastikan dua pekerja warga Indonesia mengimbas kod QR MySejahtera. Berikutan itu, polis mengeluarkan kompaun RM20,000 atas dua kesalahan yang dilakukannya. Menurutnya, polis turut menahan pekerja warga Indonesia berkenaan untuk tindakan lanjut kerana gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Sementara itu, Nur Zaini berkata, MBSP juga turut mengeluarkan kompaun terhadap pemilik kilang kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen pejabat urusan dan tiada lesen MBSP. Kemasukan banduan baharu dari negeri lain menjadi antara punca tercetusnya kluster tembok Sungai Udang 2.0 sekaligus menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di penjara tersebut selama 2 minggu bermula hari ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman berkata, siasatan dan saringan dilakukan Pejabat Kesihatan Daerah PKD Melaka Tengah dan Jabatan Kesihatan Melaka mendapati kes pertama berlaku melibatkan banduan dibawa masuk dari Negeri Sembilan pada minggu lepas. Penularan ke dalam penjara didapati berlaku selepas kemasukan 172 banduan dari Negeri Sembilan dan 14 orang dari Pusat Transit Tahanan A Famosa ke dalam penjara Sungai Udang beberapa minggu lepas. Hasil saringan mendapati 81 daripada 186 banduan tersebut positif COVID-19. Susulan kes positif tersebut, Kementerian Kesihatan dan PKD Melaka Tengah melakukan siasatan dan saringan dari blok kuarantin iaitu blok berkat untuk membuat pengesanan kontak rapat dengan 256 saringan telah dilakukan setakat Isnin. Beberapa langkah telah diambil termasuk memastikan tiada lagi kemasukan banduan baharu dari negeri lain, memastikan pengasingan dibuat di blok kuarantin bagi mengawal jangkitan supaya tidak menular ke blok-blok lain serta mengesan kontak rapat sekiranya terdapat pertambahan kes. Bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, pendaftaran suntikan vaksin di Kelantan meningkat kepada 50% iaitu 603,289 daripada jumlah yang layak membabitkan 1.2 juta penduduk. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata, pendaftaran dilakukan dalam pelbagai cara termasuk MySejahtera dan program outreach vaksinasi COVID-19. Peningkatan itu disebabkan kesedaran orang ramai selain inisiatif sukarelawan yang masuk ke kampung untuk membantu penduduk membuat pendaftaran suntikan vaksin. Juga banyak lagi program akan diadakan untuk memastikan penduduk di negeri ini mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin dalam masa terdekat. Sehingga semalam seramai 603,289 orang sudah berdaftar daripada 1.2 juta yang layak untuk divaksin. Daripada jumlah 603,289 pendaftar, seramai 285,000 penduduk sudah menerima vaksin iaitu 196,784 bagi dos pertama dan 88,376 bagi dos kedua. Juga sehingga semalam, Kelantan berada dalam kelompok 10 teratas di negara ini dari segi suntikan vaksin. Setakat ini, terdapat 18 PPV yang telah dibuka di seluruh Kelantan. Di Singapura, seorang suri rumah dihukum penjara 30 tahun selepas mengaku bersalah mendera dan membiarkan pembantu rumahnya yang berasal dari Myanmar kelaparan hingga meninggal dunia. Hakim Mahkamah Tinggi C. Kee On dalam penghakimannya mengklasifikasikan ia sebagai antara kes penderaan terburuk dan maklum mengenai keadaan mangsa yang dibiarkan hidup terseksa dalam tempoh lama sebelum meninggal dunia. Beliau berkata hukuman itu wajar bagi menunjukkan kemarahan dan kekejaman masyarakat walaupun beliau tidak dapat mengabaikan keadaan Gayatri yang menderita akibat masalah psikiatri dalam membuat keputusan. Gayatri mengaku bersalah pada bulan Februari dengan 28 tuduhan dengan 87 pertuduhan lain belum dipertimbangkan. Paling serius adalah pertuduhan membunuh dengan pihak pendakwaan memohon hukuman maksimum penjara seumur hidup dikenakan terhadapnya.
Mangsa Piangai Don, 24 tahun, dilaporkan hanya mempunyai berat 24 kg ketika meninggal dunia dan kali terakhir didera pada 26 Julai. Gadis itu didera hampir setiap hari selama berbulan lamanya dan beberapa insiden terakhir dirakam menerusi kamera litar tertutup CCTV. Rakaman menunjukkan Gayatri menuangkan air sejuk ke atas pembantu rumahnya, menampar, menolak, menumbuk, menendang dan menghentak mangsa. Tertuduh turut dilihat memukul pembantu rumah dengan objek, menarik rambut, menggoncangnya dengan ganas selain mencucuh menggunakan besi panas. Yang juga dibiarkan mandi dengan pintu tandas terbuka dan 12 jam sebelum meninggal dunia, mangsa diikat dekat jeruji tingkap pada waktu malam ketika dia tidur di lantai. Phuket bakal dibuka kepada orang ramai bermula 1 Julai ini setelah pihak berkuasa tempatan memberi lampu hijau untuk melaksanakan model rintis perjalanan tanpa kuarantin ke pusat pelancongan itu. Disebabkan gelombang ketiga COVID-19 yang melanda Thailand sekitar April lalu, skim Phuket Sandbox yang membenarkan pelancong sudah divaksin untuk memasuki Thailand tanpa perlu kuarantin selama 2 minggu terpaksa ditangguhkan. Namun, Pegawai Pelancongan dan Jawatankuasa COVID-19 Thailand mengumumkan pada Jumaat lalu bahawa skim itu akan dibenarkan semula bermula 1 Julai ini. Hari ini, 8 hari sebelum pelancarannya, Jurucakap Kerajaan Anucha Burapachaisari berkata, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha secara rasmi memberikan lampu hijau untuk skim berkenaan dilaksanakan. Bagaimanapun, terdapat syarat perlu dipatuhi untuk memastikan skim itu boleh terus dilaksanakan. Ia termasuk kadar kejangkitan di Phuket tidak boleh melebihi 90 kes. Selain itu, jumlah jangkitan di Phuket masih dalam keadaan terkawal. Sebuah firma penerbangan melaksanakan ujian pertama penghantaran jarak jauh menggunakan drone di India dengan harapan mereka boleh menghantar bekalan ubat dan vaksin COVID-19 ke kawasan pedalaman. Ia dilakukan bagi mengubah senario perkhidmatan perubatan di kawasan pedalaman yang terhad akibat jalan raya yang teruk. Throttle Aerospace Systems adalah antara 20 syarikat yang diberi permit oleh kerajaan India sejak Mei lalu untuk melaksanakan ujian penerbangan melepasi had 450 meter yang ditetapkan ketika ini. Terdapat 2 drone yang muatannya 1 kg sejauh 20 km serta muatan seberat 2 kg sejauh 15 km diuji. Sebelum ini, kerajaan India turut membuka bidaan untuk pengoperasi drone membantu melaksanakan projek perintis bagi menghantar bekalan perubatan dalam usaha meningkatkan usaha imunisasi COVID-19. Menurut Ketua Epidemiologi Majlis Penyelidikan Perubatan India, Samiran Panda, teknologi boleh membantu usaha imunisasi kumpulan keutamaan di kawasan pedalaman. India dilihat ketinggalan dalam aspek drone berbanding negara lain, sama ada dari segi penggunaan atau kerangka perundangan. Mengikut peraturan sedia ada, penggunaan drone hanya dihadkan dalam jarak 450 meter dari lokasi pengoperasi drone. Teruskan bersama kami dalam series utama, Menarik dalam Sukan selepas ini. Bonnie pecah rekod dunia. Penerimaan vaksin COVID-19. Ini Abang K. Abang K telah memuat turun dan mendaftar MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K perlu mengaktifkan dan mengemaskini MySejahtera sebelum menerima notifikasi penawaran untuk vaksin COVID-19. Beliau juga perlu mengisi maklumat tambahan untuk pendaftaran dan melengkapkan penilaian vaksinasi. Abang K akan menerima notifikasi tarikh, masa dan lokasi penerimaan vaksin COVID-19 melalui MySejahtera. Sebagai seorang yang bakal menerima vaksin, beliau perlu membawa kad pengenalan, telefon bimbit yang berdaftar dengan MySejahtera dan memakai pakaian yang longgar dan bersesuaian. Setibanya di lokasi penerimaan vaksin, Abang K dikehendaki untuk mengibas QR Code premis sebelum memasuki premis tersebut. Abang K perlu mengibas suhu dan menjalani saringan gejala. Sekiranya bergejala, proses vaksinasi ditangguhkan dan akan menerima janji temu yang baharu.
Seterusnya, QR Code perlu diimbas untuk pengesahan kehadiran penerimaan suntikan menggunakan aplikasi MySejahtera dan kad pengenalan perlu diberikan kepada petugas kesihatan untuk semakkan identiti. Kemudian, Abang K mendapat penerangan mengenai vaksin yang akan diambil sebelum menandatangani borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K menuju ke stesen suntikan untuk menerima suntikan. Selesai menerima suntikan, Abang K perlu mengimbas QR kod vaksin. Setelah disuntik, Abang K perlu menunggu selama 15 hingga 30 minit di stesen pemerhatian. Sebelum pulang, petugas kesihatan akan menyerahkan kad vaksinasi. Abang K juga akan menerima pengesahan penerimaan vaksin melalui MySejahtera. Abang K mendapat notifikasi peringatan untuk pemberian dos kedua vaksin COVID-19 3 hari sebelum tarikh janji temu yang ditetapkan. Selepas menerima dos lengkap, Abang K akan menerima sijil digital melalui MySejahtera. Vaksin selamat, berkesan dan berkualiti. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda masih lagi bersama saya Wan Hafiz yang kita bawakan secara langsung daripada Sirius TV untuk mengikuti keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Baik, tanpa buang masa kita akan teruskan dengan melihat paparan carta angin. Pada ketika ini jelas menunjukkan kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya yang mana ianya memang sinonim dengan monsun barat daya apa yang kita sedang alami pada ketika ini. Dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan latitude lebih tinggi buat masa kini, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam. Dan selain daripada itu juga keadaan ombak juga di kawasan perairan ini juga boleh mencapai 3.5 meter. Dan di kawasan perairan lain buat masa kini, alhamdulillah masih lagi di bawah 2.5 meter. Tetapi buat masa kini Met Malaysia menerusi laman sesama mereka telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua bermula hari ini sehingga ke 26 Jun 2021. Amaran kategori kedua melibatkan kawasan perairan Phuket dan sebahagian amaran di perairan Phuket juga diletakkan di bawah tahap 1, itu juga di kawasan perairan Condor, Reef North, Palawan dan juga di bahagian Sulu. Dan harus diingatkan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukar dan regi laut. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati terutama kepada para nelayan yang mana ingin turun ke laut, dan diharapkan anda supaya tidak turun ke laut dan menghindari kawasan pantai. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Di Semenanjung Malaysia, pada ketika ini hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan di kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia. Begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Sarawak yang melibatkan di bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Betong. Di Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung. Dan menjelang ke petang nanti kita masih lagi menjangkakan hujan berserta ribut petir masih lagi akan berlaku melibatkan pantai barat, pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga di bahagian pedalaman Semenanjung yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, di bahagian pedalaman di negeri Selangor. Begitu juga di negeri Sabah dan Sarawak, hujan berserta petir akan lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan juga di bahagian utara di negeri Sarawak. Dan menjelang ke esok pagi kita jangkakan keadaan mendung
mendung akan berlaku di kesemua negeri di semenanjung Malaysia. Keadaan lembap seperti hujan renyai dijangkakan akan berlaku melibatkan di bahagian pesisir pantai di negeri-negeri pantai timur daripada negeri Kelantan sehingga ke di bahagian timur di negeri Johor. Sekian saja laporan cuaca daripada Sirius TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukan kami mulakan dengan berita gembira buat Malaysia apabila atlet para negara Bonnie Bunyao Augustine menampilkan prestasi luar biasa dengan memecahkan rekod dunia dalam kejohanan Piala Dunia Powerlifting Faza ke-11. Pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, tetap memuji persembahan yang dipamerkan Harimau Selatan walaupun mereka tewas 1-0 di tangan Nagoya Grampus dalam aksi Liga Juara-Juara Asia ACL malam tadi. Euro 2020, England menemui sentuhan berbisa apabila berjaya menewaskan Republik Czech 1-0 menerusi tandukan Raheem Sterling dekat Wembley sekaligus mengungguli carta Liga Kumpulan D untuk mara ke pusingan 16 terbaik. Baik, sekian dulu Sirius Utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan fizikal, terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.